Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kelas hari ini kita akan membincangkan tajuk yang baru iaitu bab 8 garis dan sudut. Matematik tingkatan 1. Apa yang kamu akan pelajari dalam tajuk ini? Ada 3 benda yang kamu akan pelajari. Yang pertama, garis dan sudut. Macam mana kita nak buat garis, macam mana kita nak buat sudut, apa kaitan antara dua-dua tersebut. Yang kedua pula, sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Apabila ada garis bersilang, kita tengok sudut tu yang terbentuk daripada garis yang bersilang tersebut. Macam mana kita nak tahu garis? Garis, kalau kita tengok dekat sini, garis adalah macam ni kan, tapi garis lurus lah. Sudut pula macam mana? Sudut kalau ikutkan ada 2 garis membentuk sudut. Boleh faham, kelas? Boleh faham? Boleh. Macam mana pula garis bersilang? Apabila ada satu garis, dia bersilang dengan satu garis yang lain. Lepas tu, dia pula membentuk sudut. Sudut A dekat sini. Lepas tu, sudut B. Ada lagi sudut, kita letakkan huruf C. Ada lagi sudut, kita letakkan D. Inilah garis bersilang yang terbentuk dia, sudut di tengah-tengah ini. Seterusnya, sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Kita tengok pula. Macam mana maksud dia? Apa maksud garis selari? Apabila ada satu garis, satu garis ke arah kanan dan satu lagi garis, dia garis dia turun. Maknanya dia adalah satu garis yang selari. Kalau kamu terlibat dengan sukan, kamu tengok larian balapan itu, di atas balapan, garis-garis itu semuanya adalah selari daripada permulaan sampai penamat. Betul tak betul? Itu semua itu kita panggil garis yang selari. Garis rentas lintang ni maknanya apabila ada 2 garis yang selari, lepas tu dia ada satu lagi garis yang melintang dekat tengah-tengah itu. Dekat sini pun terbentuklah beberapa sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Yang ni pun ada juga. Sudut E, sudut F, sudut G dan sudut H. Itu contohlah. Inilah sudut-sudut yang berkaitan dengan garis yang selari dengan garis rentas lintang. Bukan rentas daerah dengan rentas negeri sahaja. Rentas lintang pun ada. Dia terlintang dekat atas garis yang selari tersebut. Setakat ni faham tak? Faham. Apa yang kita akan belajar hari ini? Inilah benda-benda yang kita akan belajar. Kalau kamu tengok dekat gambar rajah ini, ada garis yang selari dekat sini. Kamu perasan tak? Ada tak garis yang selari dekat sini? Dekat jambatan ni. Jambatan apa ni? Ada garis-garis, nampak tak tali-tali yang terbentuk ni, yang memegang tiang ni. Garis ini, dia selari dengan garis di bawah dia. Kalau kita tengok, kalau ada garis selari, kita kena buat apa? Anak panah. So, kalau anak panah ke arah atas, yang ni pun anak panah ke arah atas. Maksud dia adalah apa kelas? Selari. Apa dia? Selari. 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 Laju. Kalau slow, sejalan. Tak ada sejalan tu. Selari je. Kenapa belajar bab ini? Kita tengok. Garis dan sudut merupakan pengetahuan asas dalam bidang geometri dan pembinaan. Kita tengok. Ini pun adalah satu struktur pembinaan. Dalam struktur pembinaan. Dia dalam bidang geometri terlibat juga. Dalam pembinaan pun dia terlibat juga. Apa yang kita belajar ni? Sudut, garis dan sudut ini. Bincangkan objek di sekeliling anda yang melibatkan pengetahuan garis dan sudut. Tadi kita dah bincang dah. Macam balapan. Betul tak betul? Betul kan?
balapan yang larian tu kan. Kalau pergi dekat stadium, larian 100 meter, semua garis-garis yang tu adalah garis yang apa ni kelas? Garis apa ni? Selari, betul tak? Mula, lepas tu tamat. Betul kan? Betul tak? So garis-garis ini adalah selari. Ini mula dia lari sampailah ke penamat. Semua garis ni semuanya dia adalah selari. Kalau selari, kalau dalam lukisan kita buat dalam bentuk anak panah, tetapi anak panah dia satu arah sahaja. Okey, setakat ni tak ada masalah. Garis dan sudut digunakan dalam pelbagai bidang. Okay, dalam bidang kejuruteraan, okay, garis dan sudut memberikan struktur binaan visual, keindahan dan kestabilan. Okay. Dalam bidang kesenian pula, garis dan sudut ini menghasilkan corak yang menakjubkan. Bagaimanakah garis dan sudut digunakan dalam bidang fotografi? Kalau kamu tengok dalam bidang fotografi pun, dia ada satu angle tu nampak cantik je. Okey, macam mana angle cantik je? Kalau kamu duduk di pantai, lepas tu ada pula dia punya jetty kan. Okey, jetty dia dia punya tu kan. Kalau kita berada di jetty ni, dia macam seolah-olah macam ada kan, kalau kita tengok tu, kalau kita duduk dekat belakang sini, ambil gambar, nampak cantik je. Betul tak betul? Kelas? Betul tak? Kita berada di sini ambil gambar. Inilah garis. Garis dan membentuk sudut. Itulah dia punya dalam bidang fotografi. Fotografi ni yang penggambaran lah. Okay, siapa yang minat boleh mendalami dalam bidang ini. Okay, kita tengok melintas zaman. Okey. Ada seorang ilmuwan, Euclid of Alexandria, lahir pada tahun 325 sebelum Masihi, okey, sehingga 265 sebelum Masihi. Okey. Dia semakin mengecil. Sebab kalau ikutkan macam inilah keadaan dia. Kalau Masihi ni berada di sini, Masihi. Sebelum maknanya di sebelah kiri ke di sebelah kanan kelas? Kiri. Kelas? Kiri. Ini Masihi ni. Kalau sebelum Masihi maknanya sebelum, selepas. Kalau selepas tengah ni. Okey, masih dekat tengah-tengah. Kalau selepas berada di mana kelas? A ke ataupun B? A atau B? Ke arah kanan, ke arah kiri? Cepat. Respon cikgu. Kalau selepas Masihi? A, selepas Masihi. B ni apa? Sebelum Masihi. Sebelum Masihi. So maknanya kalau yang dia katakan sebelum Masihi ni, dia masih di sini. Sebelum Masihi, ini 1 tahun sebelum Masihi. Ini 2 tahun sebelum Masihi. Sampailah 265 sebelum Masihi. Betul tak betul? So, Euclid of Alexandria ni lahir bila ni? Lahir bila ni? 325. 325. Maknanya dia lagilah ke belakang. Betul tak betul? Betul tak? Betul. Lagilah ke belakang. Contoh dia dekat sinilah. 325. So, dia lahir di sini. Dia meninggal pada tahun ini. Berapa tahun usia dia di masa meninggal? Macam mana kita nak kira? Macam mana kita nak kira? Cepatlah. Macam mana kita nak kira kelas? Selepas 325 ke kanan jadi berapa kelas? 326. 3 2 berapa? 6. 4. Betul kan? Masa 324 sebelum Masihi, usia Euclid ni adalah 1 tahun.
So sehinggalah 265. Berapa usia dia? Macam mana nak kira? Siapa tahu? Tekanlah kalkulator kamu. Kalkulator kan ada. Tekan kalkulator cepat. 60. 60 tahun. Macam mana nak kira tu? 3, 2, 5. Lepas tu tolak dengan 3, 2, 4. Maknanya dia 1 tahun. Okay. So kalau 3, 2, 5 tolak 2, 6, 5 berusia 60 tahun. Dia meninggal semasa umur 60 tahun. Boleh faham tak cara pengiraan ini? Kalau yang sebelum Masihi ni. Boleh faham tak? Boleh. Okey, kita teruskan. Ialah ahli matematik yang banyak menyumbang dalam... Dah? Nampak. Nampak Jelas ke suara cikgu? Jelas. Terima kasih Ahmad tadi beritahu cikgu. Cikgu terkeluar tadi. Okey, cikgu dah beritahu kalau kita nak melukis garis, wajib ada at least 2 titik untuk kita lukis. Itu je kita kena tahu. Kalau 1 titik sahaja, tak semestinya garis lurus. Dia boleh jadi garis sigmoid macam ni, ataupun garis melengkung macam ni, ataupun parabola. Boleh faham? Boleh. Okey. Untuk tajuk ini, dengar ke semua ni? Dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey, hari ni kita nak belajar banyak benda. Jaringan kata ni terlalu banyak. Okey, kita kena tengoklah satu persatu apa dia maksud dia. Garis bersilang, kita kena tahu apa dia garis bersilang tersebut. Garis rentas lintang, cikgu dah bagi tahu tadi, dua-dua ni. Garis lari pun cikgu dah bagi tahu. Garis renjang ni macam mana? Garis yang membentuk berapa darjah kelas? Berapa darjah? 90 darjah. Garis ni dengan garis ni kita panggil garis yang berserenjang. Kekongruenan. Kongruent ni maknanya, kita kena tengoklah, maknanya adalah sama saiz dan bentuk. So maknanya kalau garis dia ini 2 cm. Okay. Satu lagi garis macam ni juga. Ini juga adalah 2 cm. So, jika 2 cm, 2 cm, yang ini kita panggil apa? Garis apa ni? Garis apa? Kekongruenan. Garis kongruent. Okey, boleh sebutkan seorang-seorang. Salah seorang sebut. Garis apa? Kongruent. Kongruent. Bagus. Garis kongruent tu apa? Garis yang mempunyai sama apa? Sama saiz dan Saiz. bentuk. Saiz. Maknanya kalau cm tu cm lah, dan bentuk, sebab garis ni sama je, satu bentuk saja. So garis yang kongruent, kena ingatlah garis yang sama saiz ataupun sama panjang. Okey, pembahagi dua serenjang. Nanti kita akan tengok macam mana pembahagi dua serenjang ini. Pembahagi dua sama sudut, sudut bersebelahan. Okey, kalau sudut bersebelahan ni pula, kalau sini ada satu garis, ini melintang pula, ini A dia, sudut sebelahan dia adalah DB. Dia juga A ni, sudut sebelahan dia adalah C. Contoh dia macam ni lah. Dia sebelah dengan sebelah. A dengan C dia sebelah. B pula dengan A ni bersebelahan. Itu maknanya. Okey, kita kena tengok. Sudut bertentangan bucu, maknanya sudut B dengan sudut C ni bertentangan bucu. Ni bucu dengan bucu ni dia bertentangan. Sudut dongak macam mana, sudut konjugat macam mana, sudut pedalaman, sudut pelengkap, penggenap, refleks, selang-seli, sepadan, tunduk dan tembering garis. Banyak ni jaringan-jaringan kata yang kita akan jumpa. Jangan risau, kamu boleh aja tengok muka surat, muka surat dalam buku teks. Muka surat apa ni? 7 Roman. 7 Roman ni dia ada
audio untuk jaringan kata. Kalau tengok buku dalam buku teks kamu ni, buku teks ni, tengok muka surat 7 Roman. Ada. Gunakan folder tersebut. Guna QR code. Kamu boleh dapatkan audio dia. Okey. Kita teruskan dengan subtopik 8.1 garis dan sudut. Hari ini adalah 26 Ogos. Okey. Garis dan sudut wujud di persekitaran kita. Tidak dipersoalkan lagi. Misalnya daun kelapa. Daun kelapa pun terlibat juga. Yang menyerupai garis-garis pada suatu sudut menunjukkan keindahan seni alam semula jadi. Nampak tak dekat sini? Setiap satu helai ni, daun ni. Helai ni, daun-daun ni dia adalah dalam selari. Itu maknanya. Tetapi dengan daun-daun yang lain tu mungkin sedikit lari lah. Dia ada garis dan berbentuk sudut. Okay. Apakah kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut? Tembereng garis dengan kekongruenan sudut. Okay, hari ini kita nak belajar standard pelajaran dia, menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Okay, kongruen tembereng, kongruen sudut, tembereng garis. Macam mana kita nak tengok sini? Tentukan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Meneroka sendiri. Okay, kalau kamu tengok tembereng sudut, kongruen, tembereng sudut yang kongruen, kita boleh tengok dalam apps GeoGebra. GeoGebra ni tak ada apa pun sebenarnya, untuk pengetahuan kamu sajalah. Apa yang perlu kita tahu, kita perlu tengok tembereng garis. Saya dah kata tadi, tembereng garis. Tembereng garis yang kongruen adalah garis, ini titik dengan titik membentuk garis kan. Berapa unit dia ni kelas? Cuba bacakan cikgu, nampak tak? 4.92. 4.92 unit. Kalau ada satu lagi garis yang garis lurus juga mempunyai unit yang sama tak ni? Sama. Sama tak kelas? Sama. Sama juga. Walaupun dia sengit, dia pergilah kat mana-mana pun. Ini macam ni ke, macam ini ke. Tetapi unit dia adalah sama. So ini kita panggil tembereng garis kongruen. Itu je yang kamu kena tahu. Boleh faham tak? Apa makna kongruen garis, tembereng garis kongruen ni? Sama panjang. Dua garis, yang mempunyai garis yang sama apa? Panjang. Garis yang sama apa? Panjang. Sama panjang. Pandai. Bila ada dua garis yang sama panjang, itulah kita panggil, inilah tembereng garis kongruen. Ini nota kamu. Nota nanti kamu buat, tak payahlah salin semua. Tak payah salin semua. Kamu salin daripada sini sahaja. Kamu buat dulu tembereng garis kongruen, kamu buat double dot. Lepas tu kamu buat je tembereng garis yang sama panjang. Boleh tak? Faham maksud cikgu nota tu? Faham. Faham tak? Faham. Tapi sebelum tu kamu tulis dah dulu ni. 8.1 garis dan sudut. Lepas tu apakah kongruen garis dan kongruen sudut? Lepas tu ni nota dia yang pertama. Seterusnya ada lagi, tengok gambar raja di sebelah ada pula. Kalau dekat sini ada dua garis, lepas tengah-tengah di antara garis tersebut. Berapa sudut ni? Nampak tak? 60.42 saja. Kalau 60 perpuluhan ini, yang ini cara nak sebut dia tak perlu sebut dia punya nilai. Kita terus sebut 42. Sebab dia selepas titik. Kena ingat
So, macam mana nak sebut ni kelas? 6 Semula? 60.42. Yes, baru betul. Kita tak boleh sebut 60.42. Salah. Okay, kita kalau selepas titik, kita tak perlu ada nilai number tersebut. So kita kena ada nilai, maksudnya kita sebut dia punya nilai sahaja. Dia punya kuasa dia tak perlu sebut. Kuasa 10 ke, ratus ke, tak payah sebut. 60.42. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ada lagi satu sudut. Satu sudut sini dia punya arah dia berbeza sedikit. Tetapi kalau kita tengok, sudut dia berapa? 60.42. Sama tak sudut ni dengan sudut ni? Sama. Sama sudut, betul tak betul? Okey, kalau sama sudut, okey, walaupun dia berada dalam keadaan yang tak sama tempat dia, yang inilah kita panggil okey, sudut yang mempunyai saiz yang sama. Disebut apa kelas? Sudut apa? Congruent. Okey, so ada dua nota lah. Nota yang pertama, nota yang kedua. Yang ni macam mana nak tulis tak? Kamu tulis dulu sudut congruent, lepas tu titik bertindih. Kamu salin aja sudut yang mempunyai saiz yang sama. Okey, boleh tak? So kalau kita tengok ada benda yang perkara yang sama dekat sini, iaitu perkataan sama kan? Betul tak? Betul kelas? Betul. Yang ni sama panjang, ini sama saiz. Betul tak? So, kita boleh tahulah apa makna congruent tadi? Apa kelas? Sama apa? Sama Saiz, saiz dan Bentuk. Ini maksud kekongruenan. Kekongruenan. Dengan kata yang ringkas dia, kongruent. Boleh juga kekongruenan ataupun kongruent. So, kalau kamu tengok nampak je kongruent ni, sama saiz dan sama bentuk. Okey, kita terus sahaja kita tengok. Tembereng garis, okey, tembereng garis ditanda dengan menggunakan huruf abjad yang besar pada dua titik hujung. Okey, dua titik hujung tembereng garis tersebut. So, dekat sini dia ada satu dot, dia letak huruf P besar. Lepas tu dia ada lagi satu dot. Lepas tu dia letak dekat sini wakilan kepada Q yang huruf besar. Selepas itu dia sambungkan dengan membentuk satu garis lurus. Berapa cm ni dia tulis ni? 6 cm. 6 cm. So kita boleh tulis apa dia tembereng garis ni? Tulislah. Tembereng garis PQ. Ini maksudnya tembereng garis. Sama dengan berapa ukuran dia? 6 cm. Boleh faham tak? Boleh faham tak kelas? Okey, kalau saya ada lagi satu tembereng. Okey, saya letak M dengan N. Okey, macam mana saya nak tulis tembereng garis ni pula kelas? Kalau ada dekat sini ukuran dia. So, macam mana kita nak tulis tembereng garis pagi ni? MN sampai dengan 3 cm. M huruf besar. N Betul? huruf besar. Kuat sikit. N Saya tak huruf dengar. besar. N pun huruf besar juga. Sama dengan 3 cm. Sama dengan 3 cm. Betul tak kawan-kawan yang lain? Betul. Betul. Ada nak argue? Betul, bagus. Okey, ini kita panggil tembereng garis MN. Mesti huruf apa? Abjad mesti huruf besar. Tak boleh guna huruf kecil. Okey. Kita terus tengok. Sudut ditanda dengan menggunakan simbol. Ni ada simbol untuk sudut. Nanti kalau kamu nak buat sudut, okey, dia ada simbol ini terlebih dahulu. Contoh dia, kalaulah ada sudut ini, sudut ini, sudut ini, kita buat nilai dekat sini. Okey, saya letaklah kat sini 20 darjah. So, dia kalau dekat sini, dia ada 3 titik.
titik yang pertama, okey, titik yang kedua, titik yang ketiga. Dia punya tembering-tembering ni pun dia ada huruf dia. Kalau saya letaklah A dekat sini, B dekat sini, C dekat sini. Okey, kita mulakan dengan satu garis sama ada kita pilihkan, tapi jangan ambil yang dekat sudut ni. Tak boleh ambil B. Okey, kita mesti ambil, kalau saya nak ambil A untuk yang awal, so dia mesti ada berapa huruf kelas untuk membentuk sudut. Simbol sudut kena tulislah. So, ada berapa huruf dekat sini? 3. Huruf yang pertama, okay, huruf yang kedua, huruf yang ketiga. So, ada 3 huruf kita kena letak. So, kalaulah saya pilih A untuk huruf yang pertama, saya letak A. Okey, yang tengah-tengah ni mesti huruf yang ada sudut tersebut. Okey, apa sudut yang ada? Kat mana sudut tu berada? Huruf B. apa? B. Sudut 20 darjah ni berada di huruf apa? B. B. So, B mesti berada di tengah-tengah. Wajib tengah-tengah. Lepas tu, huruf yang ketiga apa dia? Sebab saya dah ambil A tadi. Kalau C. B tak boleh lagi ke A lagi dah. So, dia pergi ke satu lagi huruf iaitu huruf C. Pandai. So, kalaulah satu lagi cara. 3 huruf juga. So, kalaulah saya mula dengan C pula. So macam mana saya nak tulis ni? C. C, warna. Okey, saya C dulu. Tengah-tengah ni wajib apa? B. Wajib yang ada sudut tersebut. Betul tak betul? Betul. Okey, sebab kita dah mula dengan C, dengan B, satu lagi. Cepat. A. C dah ada, B dah ada. Satu lagi huruf. A. So maknanya sudut ini adalah sama sebenarnya. Sama je. So apa nilai dia? Dua-dua huruf ni, berapa sudut dia? 20 darjah. 20 darjah. Kita mula daripada A pun boleh. Kita mula daripada C pun boleh. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh faham tak kelas? Boleh. Apa maknanya dekat sini? Kalau tengok contoh okey, dia kata menggunakan simbol, simbol sudut lah dekat sini. Menggunakan huruf yang besar pada dua hujung lengan dengan bucu sudut. Lengan ni, inilah. Inilah lengan dia. Okey, lepas tu bucu sudut. Ni bucu sudut. Ni P dulu kan. Lepas tu bucu sudut kan, betul tak? Q betul. Lepas tu satu lagi lengan apa dia? R. R. Boleh juga kita wakilkan dengan yang mana pula? Satu lagi apa? Tadi kita dah mula dengan P, Q, R. Lepas tu apa? R, R, Q, P. Q, P. Sama, betul tak betul? Sama je kan? Okey, so kedua-dua ni sudut yang sama berapa darjah kelas? 40 darjah. 40 darjah juga. Sama aja. Okey, ataupun kita juga kalau kita tak nak tulis simbol sudut ni, kita juga boleh tulis dalam bentuk P, Q dengan R. Lepas tu ada macam bumbung dekat atas tengah-tengah tu lah Q tu. Okey, yang ni pun sama maksud. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Ataupun dia ambil sahaja sudut Q terus. Pun boleh juga. Tapi ini jaranglah kita gunakan. Saya nak kamu biasakan dengan yang ini, yang atas ni. Ini kita kena biasakan. Okey, boleh? Kita teruskan boleh? Boleh.
Okey, kita terus tengok latih diri 8.1A. Ini untuk TP1 dan TP2. Okey, kita terus bincang terus. Okey, latih diri. Okey, yang pertama jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan RS dalam setiap rajah yang berikut adalah kongruent ataupun tidak. Ingat tak apa dia kongruent tadi kelas? Ingat. Ingat. Apa dia? Sama apa? Garis yang sama panjang. Bagus. Garis yang sama panjang ataupun kalau kita masukkan kongruent ni sama saiz dan bentuk. So kalau dekat sini kita tengok aja garis ni, kalaulah dia dua garis ni, dia kata garis satu PQ. So inilah garis yang pertama tadi. Garis yang kedua RS. Ini garis yang kedua. Sama tak panjang dia kelas? Tengok je. Berapa cm ni? Sama. Ni berapa cm ni? 3 cm. 3 cm dan 3 cm. Sama kan? Sama. So, adakah ini kongruent ataupun tidak? Kongruent. Kongruent. Boleh faham? Boleh. Okey, B pula. Macam mana kita nak tahu ni kongruent ke tak ni? Kita tengok dia punya apa? Ukuran dia kan? Ukuran dia ini berapa? PQ berapa? 3.3 cm. RS pula berapa? 3.2. So kalau tak ukuran dia, kalau tak sama Tak sama. ukuran, Tidak. tidak. Bukan kongruent lah. Nak tulis bukan kongruent lagi bagus. Kalau tidak, tak tahulah maksud tidak tu apa kan. Bukan kongruent lah. Okey. Yang ni pula. Macam mana C ni? Terus jawab cepat. Kongruent ataupun bukan kongruent? Kongruent. Kongruent ke? Kongruent. Ya. Macam mana kita tahu kongruent? Macam mana kita nak tahu? Ukuran dia panjang. Sama tak? Sama tak? Sama. Sama. So kalau sama, kongruent. Boleh ingat tak? Boleh. Senang kan? Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Okey, jelaskan sama ada sudut ni. Sudut PQR dengan satu lagi sudut ABC. Adakah dia ataupun tidak? Macam mana kita nak tahu sudut yang kongruent tadi? Kita tengok pada aktiviti tadi. Okey, kalau dia kata tadi sudut yang mempunyai saiz yang sama adalah sudut apa tadi? Sudut yang kongruent. So kalau sudut yang sama, sudut kongruent. Kita tengoklah soalan ni, soalan A. Okey, dia berbeza tempat ni, tempat berbeza nampak. Tapi kita tengok je sudut dia, nilai dia kan. 32 sama tak dengan 32 ni? Sama. Sama. So, apa kesimpulan dia untuk A? Ianya kongruent. Bukan ke kongruent? Kongruent. 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 Boleh faham? Boleh. Okey, macam mana pula dengan B? B ni macam mana pula ni? Okey, dia macam bentuk yang sama ni. Tetapi kita tengok dia punya sudut dia. PQR, sudut QR ni kita tulis kan. Sama dengan berapa kelas? Cepat. 1.3 berapa? 138. PQR 8 darjah. Okey, satu lagi sudut. Sudut A, B, C pula. Okey, berapa sudut ABC? 136. Celsius. Sama tak? Darjah Celsius, darjah je. Okey, 136, 138.
Sama tak? Tak. Tak. Sama. So, maksud kongruent tadi apa? Sudut yang sama. So, kalau dekat sini sudut dia berbeza, kongruent ke tak? Tak. Tak. Bukan kongruent. Boleh faham? Boleh. Boleh faham tak? Boleh. Okey, kita tengok C. Boleh. Okay, sudut ni pula. Okey, kalau kamu nampak dekat sini, sudut PQR sebenarnya berada di sini kan? Betul tak? Ini kita panggil sudut minor. Okay, ini kita panggil sudut minor. Kalau sini kita panggil sudut major. Yang ini sudut MINO-R. Minor dengan major. Ini sudut major bagi PQR. Ataupun ini kita panggil sudut yang besar lah daripada yang kecil ni. So, berapa sudut dia kelas? Ini yang sebenar ni. Satu sudut ni berapa? Satu bulatan ni. Berapa darjah ni? Daripada awal ni, 0 darjah. Pusing sampai dekat sini berapa darjah kelas? Siapa tahu? 360. Bagus. 360. So, berapa nilai sudut minor dia? Macam mana kita nak dapatkan nilai dia? Kalau dia bagi ni sudut ni 256, berapa sudut minor dia? Macam mana kita nak dapatkan jawapan dia kelas? Macam mana kita nak dapat? 360 tolak 256. 360 tolak dengan 256. Jawapan dia berapa? 104. So kalau sini 104, rasa-rasanya ni sama tak? Sama tak darjah dia? Sama. Sama. Berapa nilai? 104 juga kan? Betul? So kalau dah sama, adakah ini sudut sudut kongruent? Ya. Ya. Ya, dia adalah kongruent. Boleh faham? Boleh. Alhamdulillah. Kita terus sahaja. Okey, sebagaimanakah anda menganggar? Nak anggar-anggar je ni dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut. Okey, saiz tembereng garis boleh dianggar dengan membandingkan saiz dengan objek yang lain yang diketahui saiz dia. Kalau kita tahu saiz dia, kita boleh gunakan objek tersebut untuk kita tengok dan kita boleh tahu saiz tembereng garis tersebut. Okey, kalau kalian tengok misalnya jika diketahui panjang sebiji getah 4 cm. Okey, 4 cm. Saiz anggaran garis AB di bawah ialah macam mana kita nak ukur ni? Satu pemadam. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, ukuran dia daripada hujung sampai hujung sini adalah 4. Okey. Dia punya titik A dia berada di sini yang mula dia. Lepas tu dia letaklah beberapa pemadam. Satu pemadam. Baru berapa cm? Kelas? Ni baru sampai berapa cm ni? 4 cm baru kan? Baru 4 cm. Dia letak lagi satu lagi pemadam. Lepas tu yang ni 4 cm. So ini jadi berapa dah sekarang? 8 cm. Dah 8 cm.
sama dengan 4 cm. Kalau setengah pemadam, berapa cm? Sama dengan 4 cm. 2 Kalau cm. 1/2 sama dengan 4/2. So 4/2 ni berapa? 4 bagi 2 berapa? 2. 2. So 2 cm. So dekat sini 2 cm sahaja. So kalau kita tambahkan, kita dah ada 8 tadi kat sini. Tambah lagi 2. Berapa nilai sampai dekat sini? Sampai dekat B ni. 8 tambah. Berapa tak 8 tambah 2 lah? 10. 10 cm. Boleh faham? Boleh faham? Boleh. Boleh faham tak? Boleh. Okey, satu lagi cara. Boleh. Satu lagi saiz tembereng garis. Cara dia gunalah ni. Ni apa ni? Apa dia? Pembaris. Baris. Kalau pembaris, dia dah ada ukuran dah siap-siap dekat sini. So kita letak aja dekat ruangan kosong ni ya. Ingat, bukan dekat satu ya. Kalau kita nak ukur P kepada Q, kita letak yang kosong ni dekat titik yang mula. Barulah kita ukur. Sebab gerak sini barulah 1 cm. Lepas tu 2 cm. 3 cm, 4 cm, 5 cm dan berapa cm? 6 cm. Berapa cm sekarang? 6 cm. Daripada P ke Q berapa cm? 6 cm. 6 cm. 6 cm. So kita tulislah tembereng garis PQ sama dengan 6 cm. Boleh faham? Boleh. Boleh faham tak? Boleh. Okey, kita teruskan. Saiz sudut boleh dianggar dengan mempertimbangkan sudut tegak dahulu. Saiz sudut yang kelihatan lebih daripada sudut tegak ialah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Saiz sudut yang kelihatan kurang daripada sudut tegak ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey, misalnya kita kena tahulah sudut tegak tu macam mana. Ini adalah sudut tegak. Okey, ini nota kamu ni nota ni. Okey, sudut tegak, satu garis di bawah melintang, satu garis menegak membentuk sudut simbol dia. Kalau dia kelas dengar sini kalau simbol dia macam ni je. Macam petak ni, macam kotak ni. Yang ini adalah 90 darjah. Kalau kita dah ada dah benda ni, tak payahlah tulis kat sini 90 darjah, tak payah tulis. Sebab dah tahu dah simbol ini 90 darjah. Boleh faham guys? Boleh faham tak? Boleh. Okey, kalaulah ada satu sudut. Okey, ada satu sudut. Sudut dia macam ni. Ni sudut dia. Saya buat satu simbol. Simbol ni kita panggil theta. Ni theta ni. Okey, first kali apa perlu kita buat? Kita kena sambungkan garis. Lepas tu titik yang sama ni kita kena letak. Membentuk sudut. Lepas tu kita tengok sudut ni dia bawah 90 ke lebih daripada 90 ni. Kelas, tengok contoh saya ni. Ni, contoh ni. Sudut saya ni. Dia kurang 90 darjah ke lebih? Kurang 90 darjah. Kurang. Betul tak betul? Betul tak? Salah. So ini kita panggil sudut kurang. Okey, sudut kurang daripada 90 darjah. Itu je sudut dia. Boleh? Sudut kurang dari pada 90 darjah. Macam tu sahaja.
Okey, ada lagi satu sudut. Saya buat sudut lagi satu. Macam ni pula. Sudut saya di kat sini. Okey, saya letaklah sudut. Ini A, ini B, ini C. So, macam mana kita nak tahu ni? Sudut macam mana ni? So, kita gariskan dulu. Lepas tu kita bentuk lagi sudut tegak dia betul-betul dekat bucu tersebut. Sekarang sudut ni lebih ke kurang daripada 90 darjah, kelas? Lebih. Lebih ke kurang ni? Lebih. Lebih daripada 90 darjah. So, kita namakan dia sudut apa? Sudut apa? Lebih besar daripada 90 darjah. Lebih besar daripada 90 darjah. Okey. So, sudut kurang 90 darjah ini kita juga panggil dia sudut tirus. Sudut tirus. T-I-R-U-S. Sudut tirus. Kalau sudut lebih daripada 90 darjah ni pula, jadi siapa tahu sudut apa ni? Siapa tahu? Sudut cakap. Sudut? Sudut cakap pandai. Yang ni sudut tirus, ini sudut cakap. Okey, kita teruskan. PQR kelihatan kurang sedikit daripada sudut tegak. Maka saiz anggaran sudut PQR adalah kira-kira 80 darjah. Dia anggarkan sahaja. Nak lebih tepat, kita boleh menggunakan apa kelas? Inilah saya suruh sediakan tu. Protractor. Ada tak sediakan kelas? Ada. Dah beli belum? Dah beli belum? Dah. Kalau dah beli bagus. Okey, kalau dah beli bagus. So kalaulah ada sudut. Sudut dia warna pink ni Kita tengok sudut ni warna pink. Macam mana kita nak ukur sudut ni? Okey, kalau ada pembaris, ini kita panggil protractor ni. Kita letak dekat betul-betul. Kalau pembaris macam ni, tengah-tengah dia ada tanda dekat sini. Yang ini ni kita letak betul-betul dekat tengah-tengah bucu ni betul-betul. Lepas tu kita tengok ukuran dia. C ni kita anggap sebagai kosong. Dia ada dua ukuran. Sama ada nak baca kosong daripada kiri ataupun kosong di kanan. Tak kisah, ada dua-dua ni. Pilihlah yang mana sebab kita nak kira ni. So ni kita anggap sebagai kosong darjah. So janganlah tengok yang 180 darjah ni. Kelas boleh? Boleh faham tak? Boleh. So kita tengok daripada kosong yang belah dalam ni. So naik sampailah berhenti dekat A ni. Okey, kita tengok. Kalau dekat sini, ukuran dia berada. Okey, jangan tengok yang sebelah atas. Jangan tengok yang sebelah sini. Kita tengok yang sebelah sini ni. Okey, 130 dengan 140. Kalau dekat sini, dia anggap sebagai. So, ada lagi 5 garisan halus. Baru sampai dekat A. Satu garisan halus ni mewakili 1 darjah. So, dekat sini ada berapa garisan halus ni kelas? Kalau saya besarkan ni. Saya besar dulu. Besar lagi. Nampak dekat situ. Kita tengok. Ada berapa garisan halus tu? Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. Dekat sini kan 5 kan? So, berapa ukuran dia sekarang? 130 ni yang kita tengok tadi. 130. Dekat sini 130. Tambah lagi 5 dah jadi berapa kelas? 135. 130 berapa? 135 darjah. 135 darjah. Boleh faham tak? Cara nak ukur guna protractor. Boleh faham tak? Boleh. So pandai. Kena pandai nak menggunakan. Okay. Kalau dah ada, alhamdulillah. Boleh terus gunakan untuk menjawab soalan latihan yang akan cikgu bagi selepas ni. Kita dah lebih 5 minit ni, tapi waktu rehat sekarang kan? Okay, sekejap aja. Saya nak bagi latihan aja.
Okey, latih diri 8.1B. Untuk ini kamu perlu anggarkan. Okey, anggar ni kamu kena gunakan apa-apa alat. Dia kata kamu kena terangkanlah macam mana kamu ukur. Kalau kamu nak guna pembaris, tak boleh lah. So, pembaris untuk ini je. Kalau ada perkataan ukur saiz, ni mesti guna pembaris. Kalau yang ni kamu guna apa? Kamu gunalah pemadam ke, jarum ke, duit shilling ke. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Okey, boleh Okey. Kamu kena buat latih diri 8.1B, soalan 1, soalan 2, 3 dan 4. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Kelas, terima kasih banyak.